Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Dua akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Dua akan tengokkan di chart dan sedikit aku kata Dua akan buatkan juga review untuk anda punya permintaan di ruangan komen pagi semalam. So Dua akan buatkan untuk pagi ni. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap. Kemudian kita akan pergi ke trend review untuk tengok apakah yang berlaku di market. So Bitcoin sebenarnya dah menunjukkan sedikit kita punya potential yang kata sikit on track kita punya pergerakan untuk pergi ke kita punya kata kuasaan buy sebelum kita ada kenaikan untuk release bound. So inilah coin market cap. So coin market cap currently berada berapa ikutkan semalam still lagi berada di 1 trilion, cuma kita dropping sikit iaitu 1.1%. Volume sikit increase tapi tak banyak pun, 2.4 saja. Kemudian berdominasi hanya 0.01 saja. People still lagi melakukan dropping daripada 42%. So secara ringkas kita tengok ataupun harga-harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 23.2 dengan dalam tempoh 24 hours performanya adalah dropping sebanyak 0.43%. So bila Bitcoin dropping, kita akan expectationkan untuk altcoin yang lain juga dropping. So altcoin yang pertama Ethereum dropping 2.9%. Kemudian lain-lain altcoin tengok kata BNB 0.06, 0.8 untuk SRP, Cardano 1.3, Solana 2.2, Dogecoin sikit positif 33. Tetapi mainly kita tengok walaupun semalam kita tengok Polkadot increase sampai 6%, 8%, tapi disebabkan Bitcoin jatuh semalam nampak di effect jugalah. So cakap sebullish mana pun altcoin setup, sekiranya Bitcoin drop dia akan tarik juga altcoin yang lain. So Matic 2.2%, so sikitlah untuk yang ni AVAX, hijau pun hijau 0.7 saja, 2% untuk Shiba Inu. Tapi mostly yang penting ialah kita tengok weekly semua sedang melakukan peningkatan. Bitcoin 7%, Ethereum 10%, untuk BNB 12%, SRP 10%, untuk Cardano 4% dan so on. Anda boleh tengok di bawah ni. So ini bagus sebenarnya untuk minggu ni, good untuk sedang melakukan peningkatan. Sebab apa hari Isnin aku kata hari permulaan kita ada still lagi berlaku peringatan untuk aku kata 7 hari, tapi dalam masa 1 hari aku kata masih dalam aku kata semalam still dropping. So dropping tak apalah, tak ada movement yang besar pun, volume sikit, aku kata pengurangan total market pun sikit aja. So ini hanya pergerakan aku kata dalam plus 200 ke 300 saja dalam Bitcoin. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Bitcoin, apa yang dah berlaku. So di Bitcoin semalam tu ada remarkkan secara live, kita ada aku ada small support dan resistance. So currently tengok support ni dah pun weak. So meaning untuk currently tu akan biarkan saja support ini. Kita akan tengok support ni expected untuk tu adalah di kawasan 22 ni untuk buy. Currently kita tengok macam mana RSI berada below 50, stop RSI berada oversold. So kemudian kita akan nampak sedikit release bound ke kawasan ini untuk Bitcoin ke kawasan ini sebelum dia meneruskan dropping ke kawasan ini untuk build up kita ataupun untuk dapatkan tu punya good setup untuk expectation untuk small again. So untuk yang ni sama juga expectation kita akan tengok RSI ni akan berlaku sikit crossing. Kalau ikutkan kita tengok di kawasan middle ni, kalau ikut crossing pun tak tinggi banyak pun. Yang ni kita akan tengokkan contoh kita akan tengok ni dropping sikit, kemudian kita akan ada sedikit pump untuk hanya at least sampai stop RSI sampai oversold saja, kemudian kita akan start dropping balik. So position inilah yang kita tunggu, iaitu bila RSI berada oversold, stop RSI berada oversold, price ini akan berada support. Kenapa support? Nanti dia akan draw balik, swing low to swing high. Ini kita nampak di kawasan support. So inilah pergerakan yang tu nak tengok, pergerakan setup yang sama di kawasan ni. So dia hanyalah repeating saja. Kalau ada monitor tu, anda tengok tu punya review lama sama je, dia hanya guna simple RSI, aku kata RSI, stop RSI, kemudian Fibonacci dan juga aku kata sedikit trend line. So itulah aku kata di Bitcoin yang tu masih tunggu. So walaupun expected mungkin akan berlaku sedikit kenaikan sebelum dia ada dropping, kemudian barulah kita akan ada release bound. So adakah minggu ini, hari ini kita dapat aku kata release bound, akan dapat kekuasaan resistance ni ataupun kita terus drop bawah, tak masalah, dua-dua pun boleh berlaku. Tapi berdasarkan yang ni untuk short term hari ada possible. Sebab apa? Kita nak tengok RSI ni yang biru ni almost macam kata panggil, kalau anda suka tengok lah ada panggil kata golden cross, bully cross tu, nampaklah ni expected yang dah nak cross ni di kawasan RSI. So meaning kita
potential untuk dapat sedikit release bound untuk hari ini kawasan ni sebelum kita dropping ke kawasan kita punya setup zone. So kalau dapat ni memang tu akan baik untuk gaining more naik ke atas, at least price target dalam kawasan 26k. So itulah untuk di Bitcoin. So siapa yang nak tahu untuk di Ethereum kalau siapa nak WenMesh ni, kalau tengok aku kata wenmesh.com, Ethereum akan di aku kata cooldown estimation dalam masa 40 hari lagi. So Ethereum, siapa yang aku kata nak buy Ethereum tu, sebab tu tengok currently Ethereum agak hyper dalam market ataupun agak aku kata menjali perbualan disebabkan inilah aku kata merge tu. So kita tengok macam mana, expected jangan tunggu masa inilah untuk news ni, news penting, news besar sebenarnya. So ini kita akan buat sebelum news ataupun sebelum 11 hari bulan. Ikutkan ni date ada bagi 11 hari bulan 9 tu. Sebelum 11 9 ni, so ini bulan 8 bulan 9 ni kita akan nampak ada opportunity untuk release bound di Ethereum. So kalau Ethereum nak naik, so ini bermakna kita akan expect untuk Bitcoin juga akan melakukan kuartal kenaikan. So sebab juga tu tentang tunggu. So hopefully kita dapat pergerakan ni akan lead kita ada opportunity untuk profit sampai ke dalam 26 ni macam biasa kita akan kuartal exit market dan expect itu mungkin berada dalam bulan 9. So ini berapa ikutkan bulan 8 bulan 7 kalau ikutkan di daily. Di daily kita ada musim bulan 8 bulan 9. So bulan 9 di sini, so kita tengok bulan 9 adalah di sini. Banyak lagi 30 candle lagi kuasa ni apa berlaku. Semua kita nampak kuasa ni berlaku dropping, kemudian mungkin kita akan melakukan kenaikan untuk mungkin minggu kedua. Minggu kedua baru expected, mungkin minggu pertama kita akan kuasa ni, minggu kedua kita akan kuasa ni, minggu ketiga mungkin kita akan start naik sampailah minggu keempat bulan 9 dan awal sikit mungkin kita akan mula aku kata breakout kuasa ni. Kita tengok macam mana akan ada naik lagi, tapi mostly kalau sampai kuasa ni bulan 12 11 news Ethereum dah habis, Ethereum akan drop. So kita akan kata untuk Bitcoin juga akan dropping balik sebab retest 26, kemudian kita akan cari support yang baru di kawasan ni, dia akan turun dan expected barulah kita akan ada more momentum untuk naik ke next kita punya target iaitu di 29k. So itulah pergerakan step by step yang mendetik kita tak tengok lagi, kita hanya boleh predictkan saja. So untuk short term macam kan, untuk expectation untuk Bitcoin adalah nampak hari ni ataupun minggu ini ada potential untuk kita sampai ke kawasan atas ni sebelum kita dropping bawah. So mana-mana pun berlaku, sama ada dia drop dulu atau naik, tapi apa pun itu akan tunggu di kawasan currently dia punya position adalah di kawasan 22 antara 21. So kat mana tu baik cakap bila RSI dan stop sign berada di oversold. So itulah di Bitcoin. So let's go kita pergi ke Ethereum sikit. Sebab apa Ethereum berlaku famous sikit. Ke manakah Ethereum? So Ethereum sama juga kita ada untuk Ethereum sedikit dah aku ikutkan ni. Yang ni dah breakout pun, dah breakout ke bawah. So meaning untuk breakout kita akan target more. Lepas tu yang ni ke bawah tu kita gilit aja. Tu yang ni supposedly kita ada kat manakah kita punya support untuk Ethereum. Itu kan Ethereum tu dah draw satu. Yes, ini sebenarnya. So Ethereum yang ni kita expected daripada swing low ini to swing high. Inilah kawasan expectation untuk kita dapat kita punya position buy di Ethereum. Currently look for a buy di kawasan ni antara 1.5 dan 1.4k. Sekian dropping, kemudian kita nampak RSI. So untuk di RSI di Ethereum hampir dah oversold kerana berada kawasan ni. So align dengan punya expectation ni. Untuk Bitcoin mungkin akan sedikit dropping. Kemudian kita tengok Ethereum juga akan dropping ke kawasan ni sebelum kita akan ada release bound. Sebab apa? Break saja ke satu, kita dah break 1.7. So ini untuk next target adalah ada kawasan kita punya key level iaitu dalam 21k. 2.1k 2100 USD dollar per Ethereum. So inilah kawasan net. Bila kita masuk kawasan 1.5 1.4 ada opportunity untuk kita ambil TP at least first di kawasan 1.9, kemudian expected boleh push sampai 2.1. So macam biasa, biar setup kita masuk dulu, nanti kita akan baru cari position untuk kita masuk. So ini tu ada sharekan dulu, kita ada bearish diversion tu dah drop, so meaning expect untuk drop sikit minor, kemudian sampai oversold kita akan start balik. So ini ni kita tak perlu monitor dah, kita ketahui pergerakan tu mostly akan drop ke bawah. So normal dah complete pun, cuma sikit lagi tak complete. So nak complete pergerakan ni bila RSI tu berada oversold, so meaning pergerakan ini consider dah complete. So itulah untuk di Ethereum. So lagi kita akan pergi sikit di ruangan komen di YouTube channel tu. So akan komen, tu akan tengok kan. So kalau semalam ada yang request sikit, kalau ikutkan ada yang nak tengok Zul tolong tengok VeChain, Algo, Hashbar, banyak 3 sekali tak masalah. Lepas tu ada yang kata Cult, QUSD, USD, kemudian nak tengok One, okey tak baik untuk okey Harmony One. One ni Harmony One tu taklah, kita akan tengok kan. First kita akan tengok Harmony One. So Harmony One ataupun One tu adalah consider short term pada Harmony One.
Untuk Harmony One tu ada target untuk dapatkan 10,000 coin. Currently sudah ada 2,000 coin untuk Harmony One ni. So adakah good position untuk buy sekarang? Dia punya position berada di 10 sen. So Zul akan tunggu, maknanya Zul tunggu lagi dalam kawasan 1 sen dan di 0.05 sen. So meaning kita akan expect ada sedikit, kalau Bitcoin melakukan kenaikan, kita akan expect release bound. So hopefully end of the year Bitcoin on track, kita punya 10k drop ke 10k, kita akan nampak Harmony One ada potential untuk sampai ke kawasan 5 sen ni, iaitu 98% discount. So masa kawasan ni memang Zul akan buy banyak lah untuk Harmony One. At least Zul nak target minimum untuk punya target itu adalah 10k coin untuk long term holding untuk Harmony One. Inilah position yang tu tengokkan tu, anda zoom out untuk di daily. Inilah pergerakannya, still lagi bullish walaupun drop. Kita hanya drop di kawasan quarter first strong support iaitu 0.01 sen, dan another strong support di kawasan 0.05, dan consider kat sini kita ada last support di bawah ni iaitu dalam kawasan 1 sen 0.01. Itulah untuk Harmony One. Secara fundamental dah drop. Kita nampak kuartal C lagi ada peluang untuk drop ke 95% berdasarkan kuartal circle market. Mostly kalau Bitcoin drop 83%, kita akan tengok altcoin akan drop 98 ke 95 ke 98%. So Ethereum untuk target ni, Ethereum lah, hari ni untuk target 95% di 1 sen, 0.01 sen di kuartal 98% di 0.05 sen. Inilah price yang tu tengok untuk buy untuk long term. Kalau dapat tu akan buy kan secara kuartal, completekan 10k dulu, dan kalau murah lagi tu akan buy lagi. So itulah untuk Harmony One. Kemudian untuk Next Coin, ada nak tanya pasal Harmony One dah. Kemudian Curve QULT USDT tu tak pernah dengar coin tu. Nanti akan tengok kan adakah CULT USDT Curve ada di Binance, di KuCoin. Kita akan tengok di Gate.io. Tengok Gate.io, selalunya Gate.io lah, Gate.io yang paling awal, Gate.io. Lepas tu kita akan tengok di KuCoin. KuCoin pun tengok lambat. So ini kalau akan tengok tu di Gate.io lah, chart di Gate.io ni. So ni nampak price tu release, inilah kawasan ni punya last support. So currently price berada di kawasan mana, kita akan tengok di 4 hours. 4 hour kita tengok swing high to swing swing low to swing high. Ini kita ada kawasan support. Ni lah currently berada kawasan support tu. Sekali dia holding, good maknanya holding. Tapi kalau breakout ke bawah pun normally kita boleh tengok lagi. Apapun kita nak tengok coin ni adakah boleh invest ataupun tidak. Consider harga murah katnya 0.01. So kalau anda fikir long term tak ada masalah, boleh buy saja. Ensure invest duit yang anda expecting loss. Ikutkan 4 hours. 4 hours kan consider nampak good maknanya, sebab apa? RSI berada di oversold. Last kita berada di kawasan ni, kita ada 4 point. Kalau ikutkan kita tengok RSI, ni tu akan besarkan sikit. Untuk RSI ni kita ada yang ni 1, 2, 3 dan 4. Dan kita tengok balik, kita back tu quarter last bilik price apa yang berlaku masa tu. Price dengan bawah ni apa berlaku? Price berada di bottom dan melakukan kenaikan. Sama juga kawasan ni sikit, price berada di bottom dan price melakukan kenaikan. Sama juga di bawah ni, price di bottom sedikit sideways tapi still juga melakukan peningkatan. So currently kita berada di lower dan kawasan ni lah kawasan support. So macam kali lagi ada potential untuk hari ni ataupun minggu ni ada Bitcoin melakukan kenaikan. So untuk yang ni ada potential untuk juga melakukan peningkatan untuk berdasarkan data ini. Sampai mana? Sampailah RSI ni berada oversold balik. So kita tengoklah macam mana momentum dia untuk naik ataupun tidak lagi sampai mana. Mostly kalau tengokkan ni, boleh kita tengok at least target sampai di kawasan ini saja adalah net aku punya key level dia, ataupun kita boleh cakap sampai all time high dia sikit lower di sini. Tu meaning untuk pergerakan ini adalah possible untuk sampai ke 0.002 sen. Kalau anda invest, consider dah boleh masuk. Siapa yang nak invest tu di kau, tapi jikalau tu tak invest coin ni, so anda invest duit yang anda expectation boleh loss. So ini adalah opportunity, cakap ada opportunity untuk dia nampak secara technical, ada opportunity untuk dia melakukan kenaikan. So itulah untuk curve. Kemudian net, kita akan pergi ke coin seterusnya, iaitu kalau ikutkan curve dah ada nak tanya tadi pasal VeChain Algo Hashbar. So VeChain sama dengan hari minggu tu ada dah 2000 coin. Kali ni tu nak target kat 10,000 coin untuk di VRA. Currently kita ada sedikit bullish setup untuk at least pergerakan ke 0.48. So kalau anda tengok ada punya analisis, banyak kuartal altcoin sedang kuartal buat setup untuk melakukan peningkatan. So meaning align dengan tu punya analisis di Bitcoin ni, ada potential untuk sedikit release bound, kemudian barulah untuk kita akan ada drop untuk last. So meaning untuk yang ni
possible untuk bila Bitcoin gain, altcoin sampai di kawasan ini, kemudian bila Bitcoin drop, kita akan nampak altcoin akan turut trend drop balik ke kawasan, almost ke kawasan dia punya support ni, iaitu 0.04 untuk VRCT. So VRA ni adakah dua combine masa price itu dua target dalam ni 0.01 di kawasan box bawah ini. Sebab apa kita nampak ada consolidation yang banyak ni. So mostly sekiranya masih lagi beranggapan untuk Bitcoin akan drop 10k end of the year. Kita tengok macam mana, kalau ada rezeki, alhamdulillah kita akan buy. So ni kalau Bitcoin jatuh 10k, VRA kita akan ada opportunity untuk buy di kawasan ni, iaitu dalam 0.001 sen. So itulah pergerakan yang VRA dan dua akan buy banyaklah untuk VRA ni, at least nak dapatkan 10,000 coin untuk long term holding untuk net sebulan. So itulah untuk VRA. Next sekarang kita akan tengok juga HBAR. So ada yang tanya tadi HBAR kan, HBAR USDT. Kita hadir graph. So apa hadir graph ni sama juga posisi yang cantik. Currently kita berada kawasan ini. So yang ini maknanya dah menjadi support. Bukan menjadi resistance, maknanya ikutkan sebelum support dan breakout tu nampak sekarang berada resistance. So adakah good position untuk anda entry? Bagi aku untuk short term pun tak cantik pun, sebab apa, stock RSI dah berada oversold dan RSI berada di hampir oversold. So meaning given time untuk HBAR ni mungkin ada sedikit correction ke bawah. Ni daily, sorry itu daily 4 hours. 4 hours kita tengok, yes 4 hours pun ada sikit lagi, mungkin kat sini kalau boleh nak draw, kalau nak masuk ke HBAR, cari opportunity untuk naik. Kita berada resistance, oversold, dah drop. So now kita hanya tunggu saja, tunggu position overbought, position overbought di kawasan ni yang tu bulat tadi, overbought dan overbought. So now kita akan tengok untuk tunggu next expectation untuk dropping bawah ke oversold, baru kita akan ada position untuk buy. Ini kita tengok swing low to swing high, opportunity price untuk jatuh balik iaitu di dalam kawasan ni. Lalu antara kalau tengokkan ni, mungkin kita akan letakkan price sekejap, iaitu dalam kawasan 6 sen dan juga untuk dalam kawasan 6 sen lah. Dalam 6 sen tu possible kita akan ada sikit return sebelum kita ada melakukan kenaikan. So untuk HBAR ni agak murah, kalau anda nak buy untuk long term tak ada masalah, ikutkan harga tertinggi dia adalah di kuartal 57 sen. Pergerakan dia cantik HBAR ni, ada HBAR ni macam boleh beli je HBAR ni. Harga pun murah je, 6 sen tu HBAR. Mungkin tu akan letak sikit tu punya HBAR, tu nak letak dalam watchlist. Dulu ada juga tu nak beli HBAR ni, tu akan letak kat watchlist HBAR. Tu akan letakkan tu akan letak dulu, dia tak buy lagi, dia akan letak di bawah Telos. Mana bawah Telos? Sebab apa Telos pun tu nak beli juga. Okey, yang ni, so ada dua coin ni yang dalam ikutkan long term punya good project, tapi tu tak buy lagi, Telos dan HBAR. So HBAR ni tu akan keep monitoring coin macam tu, meaning untuk HBAR ni ada potential cakap dalam bearish market, Bitcoin sampai ke dalam kuasa 10,000 coin, ada seperti kita boleh nampak dalam kawasan 2 sen untuk HBAR. So apa dah boleh berlaku, ini adalah possible berlaku di kawasan 2 sen ni, barulah expected tu akan buy lah. Kali berasan ni dapat 2 sen ni, baru tu akan buy untuk long term, completekan mungkin tu akan dapatkan turun 10,000 coin, 1, 2, 3, 4. So $300 darab 4 dalam 1,200, betul lah, dalam 1,200 macam tu kita akan dapat 10,000 coin untuk HBAR. Dan biar saja kalau loss drop lah, kalau yang untung kita akan melakukan kenaikan. Tu untuk short term kita akan tengok di HBAR, ada penyuntuk siapa nak main short term gain, ada dengan quarter expectation untuk Bitcoin release bound ke 26k, 29k hopefully. Tu meaning kalau berlaku inilah setup buy untuk HBAR, drop ke kawasan ni sebelum berlaku kenaikan. So walaupun make sure anda alert dengan RSI, di mana saja RSI berada oversold dan stock RSI berada oversold. So even kalau dia tak sentuh box ni pun, consider anda boleh dah masuk entry buy untuk setup buy untuk HBAR. So itulah aku kata, kalau tu nak masuk, itulah tu akan tengokkan ke manakah posisi yang tu akan cuba untuk dapatkan entry untuk HBAR. So next untuk last coin tadi ada aku kata Algo. So Algo kita akan tengok Algo USDT. So Algo USDT di Binance. Tu Algorand pun aku kata antara coin yang setara-tara dengan HBAR je, boleh juga invest. Kau tengok kalau HBAR, berapa persen naik untuk hari ni. Kalau HBAR ada tak? HBAR tak jauh pun dalam ni. Algo, okey, Algo berada 30, HBAR Hadira berada 39, top 50 tu. Kalau top 50 to 100 consider boleh lah. Untuk weekly pun dah naik 14%. Tu Hadira kita akan tengok, mungkin Hadira tu akan masuk. Hadira Algo ni, Algo mungkin tu akan masuk juga dalam punya list. Kali ikut kan adalah tu ada dah masuk pun dalam punya list ni. Tu akan naik ke atas ni kat bawah.
dah remark maknanya sebelum ni. Tu Algo antara coin-coin yang kata tu tengok juga masa 2001 nak 2001 bulan nak buy tapi dah price naik sangat tu tak buy. So currently ada price jatuh, so adakah boleh buy. So kita tengok untuk di Algo tu ada target 98% iaitu dalam ikutkan kawasan ni sedikit lower lah. H-bar ni yang tu buat itu dia punya pelik sikit, dia punya percentage drop tu. Okey, padan lah dia punya percentage drop tu. Sebab apa? Dia punya all time high dia kawasan ni. So yang ni H-bar tu, kalau Algo ni tu tak buy lah. Sebab apa Algo ni yes 2001 kita ada apa, tapi ikutkan dia punya release masa dulu dia setiap atas ni dah terus dropping. So yang ini okay, tu cancel lah, tu takkan buy di Algo ni, tapi tu akan still lagi monitoring kat bawah. Algo tak bawa balik. Dia lupa kenapa tu tak boleh ambil Algo. So dia sebabkan inilah, disebabkan chart dia. Sebab apa chart dia? Iaitu disebabkan dia punya all time high tu berada 3.45. So ini untuk 85% kalau nak buy juga. Currently dia buat, kalau ikutkan kita boleh draw trendline. So trendline ini tak sihat punya. Tak sihat banyak untuk long term. Sebab apa? Dalam masa berapa tahun ni dia tak boleh melakukan kenaikan. Dia hanya naik sikit aja, buat lower low, kemudian drop. So ini expected another lower low. So next bulan pun kalau ikutkan yes boleh ada sikit gaining, tapi gaining tu tak secure lah. Tak berapa secure untuk Algo ni sebab pergerakan dia nampak looking dead. So kalau untuk next bulan, kalau next bulan dia berjaya breakout ke kawasan ni, naik atas kemudian baru dropping, masa tu baru nampak mostly good untuk long term. Tapi kalau anda dah kaji dia punya fundamental, anda yakin untuk long term, so kalau anda nak look for buy juga 98% kita akan tengok 98% iaitu alright, sama betul 90% iaitu dalam 9 sen. So dalam 9 sen ni, kalau dalam 32 sen 90 sen, so kalau tu nak buy juga aku kata Algo ni tu akan tengok di kawasan kuartal 10 sen ke 9 sen. So kalau Algo jatuh ke kawasan ni untuk Zul, barulah tu akan buy untuk Algo ni, tu akan invest duit yang expected boleh loss. Tapi kalau untuk short term ataupun untuk kata buy masa kalau price 30 ni, mungkin tu tak buy lah. So untuk kita akan tengok 4 hours. So 4 hours apa yang berlaku 4 hours. So sama juga setup kita ada berlaku ni, kita akan ada satu trendline ni to beware dalam market. Sebab apa? Kita tengok ni ada sikit yang ini pergerakan, nampak pergerakan speed bear, aku kata bear flag. So bear flag ni potential untuk breakout dari bawah. Point of breaking kita akan nampak so kawasan ni. So nampak ke kawasan kita punya 21 sen. So untuk short region mungkin boleh naik, tapi naik tak tinggi mana pun, dia seperti mungkin sampai kawasan ni. Sebab apa? Kita ada key level kawasan ni. So untuk Bitcoin melakukan kenaikan sampai kawasan ni, drop, dia akan drop balik kawasan ni, kemudian seperti hanya bermain dalam kawasan ni saja. So untuk Algo ni tu cara technical, dan kata tengok dia punya chart secara keseluruhan tu tak milah untuk buat short term, biarkan saja. Tapi dalam kekiranya Bitcoin masa tu end of the year 10k, masa tu akan tengok Algo. Kalau Algo masa tu 9 sen, meaning good opportunity, risk and reward berbaloi. Kita akan masuk buy kawasan tu, kan sekiranya profit kita untung. Kalau drop, kita expected kita akan loss dari duit tu. Sebab apa? Kita buy dengan duit expectation boleh loss, dan duit investment bukan duit keperluan. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So ada VeChain, Algo, H-bar, ada Curve, ada Harmony One, ada aku kata Ethereum, ada Bitcoin. So itulah untuk aku kata review pagi ni. So apapun sekiranya anda nak buat sebarang request, anda boleh type di ruangan komen di bawah. Kemudian jangan lupa like, subscribe dan hit button notification untuk dapatkan notification untuk Zul live malam ni, iaitu daripada pukul 10 malam ke 11 malam. Dan secara live juga anda boleh tanya request on spot dalam kawasan tu, dan nanti Zul akan buatkan review untuk anda. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa lagi anda di next review. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.